إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, hari ini 19 Rabiul Akhir 1436 Hijrah bersamaan dengan 8 Februari 2015. Kita teruskan dengan pengajian Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah wal Furuq wat Taqsimul Badi'atun Nafi'ah karangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Cuma hari ni saya tak sempat buat terjemahan. Saya akan buat terjemahan terus kat sini lah kan. Okey. Kaedah yang ke 34. Kaedah yang ke 34 berbunyi: Idza khuyyira al-'abdu baina syai'aini fa akthar fa in kana at-takhyiru li maslahatihi fa huwa takhyirun yarji'u ila syahwatihi wa ikhtiyarihi. Wa in kana li maslahatil ghair fa huwa takhyirun yalzamuhu fihi al-ijtihad fil aslah. Sekiranya diberikan pilihan kepada seseorang hamba tentang dua perkara atau lebih, dua perkara dan lebih, maka sekiranya pilihan itu adalah untuk maslahah kebaikan dirinya, maka pilihan itu kembali kepada kehendaknya dan kehendaknya sendiri, dan kesesuaiannya lah. Namun sekiranya maslahat itu adalah untuk orang lain, maka pilihan itu perlulah dilakukan berdasarkan ijtihadnya untuk menentukan mana yang lebih utama. Kita ulang balik semula. Sekiranya seseorang hamba sini bukannya hamba yang hamba abdi tu kan, tapi hamba sini ialah hamba Allah lah. Sekiranya seorang hamba, salah seorang daripada kita diberi pilihan untuk memilih satu daripada dua, ataupun mungkin lebih daripada dua, kalau dia kena tengoklah, adakah pilihan yang diberi itu untuk kebaikan diri dia ataupun kebaikan orang lain. Kalau untuk kebaikan diri dia, dia boleh pilih ikut suka hati dia. Ikut apa yang dia suka, apa yang dia pilih. Tapi kalau maslahah ataupun kebaikan itu adalah untuk orang lain, maka dia kena usaha untuk lihat manakah yang lebih utama. Mana yang lebih utama, dan dia perlu lakukan sedikit ijtihad, iaitu usaha nak membezakan antara yang baik dan yang lebih baik. Contoh yang pertama, maksudnya contoh sekiranya pilihan itu diberikan berdasarkan kepada kebaikan diri kita sendiri, bukannya kebaikan orang lain. Hanya kita perlu pilih, tapi pilih itu untuk diri kita. Contohnya ialah at-takhyir fi kaffaratil yamin. Pilihan yang diberi dalam kafarah sumpah. Kafarah daripada tebus tebus sumpah. Bainal idqi wa it'ami 'asharati masakin aw kiswatihim. Diberi pilihan antara tiga benda lah untuk kita pilih. Pertama, al-idq, iaitu membebaskan seorang hamba abdi. Yang kedua, memberi makan 10 orang miskin. Dan yang ketiga, memberi pakaian kepada 10 orang miskin juga. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, fidyah al-adha. Fidyah al-adha. Fidyah ni ialah dalam haji kan. Kalau kita buat haji, contohnya dalam hadis dalam hadis Hajjatul Wada' itu, seorang sahabat kutunya berguguran dari rambut kan.
Jadi bila dibawa kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan, aku tak sangka kesakitan, kepayahan engkau sampai ke tahap ini, kan? Jadi Rasulullah pun arahkan supaya dia cukur dan sembelih. Okey. Jadi fidyah untuk al-adha adalah az-zabah, iaitu sembelih seekor kambing, binatang sembelihan, ataupun memberi makan berapa? 6 orang miskin, ataupun puasa 3 hari. Okey. Itu yang kedua. Sekejap kita huraikanlah. Letak dulu yang ketiga, jaza as-sayd, maknanya hukuman ke atas orang yang menangkap binatang buruan semasa dia muhrim, maksudnya semasa dia sedang dalam ihram untuk umrah ataupun untuk haji. Okey. Iaitu diberi pilihan dhabhil mithli minal na'am. Okey, dia kena sembelih binatang yang serupa dengan binatang binatang ternakan yang satu taraf ataupun serupa, lebih kurang samalah dengan binatang yang dia buru tadi tu. Okey, kalau dhab apa yang serupa dengan dia? Biawak kan? Bukan. Kalau dhab tu mungkin kambing lah kot agaknya, kan? Nyata itu yang dia akan dihukum oleh ataupun akan ditentukan oleh orang yang ada ilmu tentang perkara ni. Okey. Ataupun memberi makan, okey, memberi makan dengan makanan yang boleh dimakan oleh orang miskin. Maksudnya katalah keluarkan duit. Okey, taqwim maknanya keluarkan duit. Qimah ni maksudnya ialah nilai lah. Okey, diambil nilai, diberikan kepada makanan kepada orang miskin. Itu yang kedua. Yang ketiga, puasa. Okey, puasa setiap mud ataupun setiap cupak, kan, satu cupak yang dia berikan, yang dia sepatutnya berikan kepada orang miskin tu, kalau dia tak mampu pula nak bagi makan, maka dia kena puasa mengikut satu cupak tu satu hari. Okey. Jadi dalam contoh-contoh yang kita berikan tadi, orang tadi maknanya orang yang melakukan kesilapan dan perlu nak tebus balik. Dalam contoh-contoh, 3 contoh yang diberikan ini, dia boleh pilih, kan? Dia boleh pilih mengikut kehendak dia. Okey, dia boleh pilih mengikut kehendaknya. Okey, daripada 3 tadi ada tak yang perlu kepada huraian? Ada tak apa-apa yang perlu kepada huraian? Okey, jelas semua ataupun lebih kurang jelas okey. Tak apalah, dia tak perlu hafal benda tu, tapi kita faham kalau ada kafarah yang dikembalikan kepada kita sendiri untuk pilih, kita pilihlah ikut apa yang senang pada kita. Okey. Contoh lain ialah diah ataupun diat. Ad-diah. Saya sebut diah kan takut anak saya jawab pasal apa panggil dia diah juga, kan? Tapi kat sini diat apa? Diat ni dalam bahasa Melayu apa? Diat. Denda apa? Denda ada bahasa pampasan. Pampasan, bila sebut pampasan ni banyak, kan? Tadi kat sini pampasan untuk kematian ataupun pembunuhan. Okey, diat adalah pampasan pembunuhan. Jadi untuk diat, maksudnya sekarang ni kalau ada qisas, kalau berlaku qisas, ada pelaksanaan hukum hudud macam di Arab Saudi contohnya, kalau seorang tu dibunuh secara zalim, didapati pembunuhnya memang sabit kesalahannya, maka dia dilaksanakan hukum hudud, iaitu qisas. Qisasnya adalah dibunuh. Okey, dibunuh. Kalau waris-waris si mati ataupun yang mangsa memaafkan, okey, mereka boleh pergi kepada yang kedua, iaitu menerima diat, pampasan pembunuhan tadilah. Dan mereka juga boleh pergi kepada yang ketiga, iaitu maafkan langsung tanpa pampasan. Okay, katalah mereka pergi kepada ad-diyah ataupun diat, pampasan pembunuhan. Okey,
Jadi orang yang mengeluarkan diat itu boleh beri sama ada 100 ekor unta, ataupun 200 lembu, ataupun 2000 syah, 2000 syah iaitu kambing biri-biri, ataupun 1000 dinar, ataupun 12,000 dirham. Okey, dan yang diberi pilihan adalah siapa? Adalah orang yang membayar diat tersebut. Okey. Okey. So ini mengikut satu pandangan lah, mengikut satu pandangan yang memberi pilihan kan. Kalau ada pilihan ni, so siapa yang nak pilih? Orang yang nak kena bayar pampasan tersebut, dia yang pilih. Okey. Namun kalau ada satu lagi pandangan yang mengatakan diat itu mestilah 100 ekor unta. Jadi 1 ekor unta lah. Dia ada dua pandangan. Katalah kalau satu tempat itu mengambil pandangan yang ni, maka pembayar diat dia boleh bayar mengikut apa yang dia sesuai ataupun apa yang senang untuk dia. Okey. Tapi sebenarnya lebih kurang lah kan, lebih kurang harganya. Tak apalah. Yang penting kita nak bezakan antara kita faham sekarang ni kaedah pertama ataupun bahagian pertama dalam kaedah yang ke-34. Sekiranya perlu pilih antara sesuatu, dan pilihan itu adalah berkaitan dengan diri kita, kebaikan kita, kita boleh pilih mana-mana. Sekarang ni kita nak pergi pada yang kedua. Sekiranya berkaitan dengan orang lain, maka kita kena usaha untuk yang terbaik untuk dia. Okey, yang terbaik untuk dia. Contohnya pilihan yang diberikan untuk orang yang multaqit ni, maksudnya luqatah ni masuk dalam hukum luqatah. Luqatah ialah barang yang tertinggal. Jadi kita pun bila barang tertinggal kita buat apa? Kita kutip. Kutip. Okey. Bila kita kutip barang tu, luqatah ini, kita kena buat apa? Takrif. Kita kena maklumkan berapa? 1 tahun. Kan? Kita kena maklumkan 1 tahun di tempat yang orang boleh maklum. Okey. Kemudian ini secara umum lah kan. Kalau tak ada orang yang nak claim benda tu, kita kena buat apa? Kan kita dah sebut dulu kan. Kita kena buat apa? Tak apalah, dalam kelas saya pun dah mungkin dah sebut lah kan. Kena buat apa? Kena buat apa? Kita jumpa barang, kita maklumkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun tak ada orang minta benda tu. Apa dah kita nak buat dengan benda tu? Tukar bilik ke apa? Okey. Sama ada kita menggunakan perkara tersebut, iaitu tukar milik, ataupun kita berikan kepada satu tempat yang memerlukan, masjid ke mana ke. Dan selepas itu kalau datang, barulah dikira ada perkiraan lain lah, sama ada kita ganti kan, okay, ataupun pihak yang dapat tu ganti semula. Tak apalah. Yang pentingnya kat sini, bila ada benda yang ditinggalkan, okay, dan benda tu benda berharga lah kan. Kalau benda tu yang tak berharga, tak kisah sangat. Tak berharga, bukan tak berharga, orang tak kisah lah. Macam kalau orang tu tertinggal air ni kan, kita minum pun, dia datang dah tak ada pun, dia kata tak apalah, bismillah, halal kan. Betul tak? Tapi kalau dia tinggal satu benda lain yang berharga, maksudnya macam telefon dia ke apa, kita ambil, dia takkan dia nak kata oh tak apa, telefon tu pun halal kan. Jadi susah sikit lah kita nak jumpa orang macam tu. Okay? Baik. Itu maksudnya luqatah kat sini, barang yang berharga yang tertinggal, kita ambil, kita kena takrif. Cuma sekarang ni masalahnya ialah dengan masalahnya ialah orang yang kutip binatang tertinggal. Ada, boleh berlaku kat sini, binatang tertinggal, boleh kan? So apa yang dia boleh buat ialah dia boleh pilih untuk menjaga kan, untuk menjaga dalam tempoh 1 tahun tu lah, dia boleh pilih untuk menjaga dan menginfak. Di samping dia mengiklankan. Yang kedua, dia boleh buat apa? Dia boleh jual. Yang ketiga, dia boleh jaga
Dia boleh jual dan dia simpan dia simpan nilai hasil jualan tu lah. Okey. Ataupun yang ketiga ialah dia jual, kemudian hasil jualan tu dia guna, okey, untuk diri dia. Okey. Jadi dalam keadaan ini dia kena fikir apa yang terbaik untuk orang ataupun untuk tuan tersebut. Okey. Sebab apakah yang terbaik kat sini? Okay, dalam keadaan yang ketiga tu, bila maknanya kalau katalah dia jual, kemudian dia jaga duit tersebut, ataupun dia jual, dia guna, tapi dia tahulah harga dia berapa. So bila orang tu datang nanti dia boleh nak kembalikan semula. Jadi apa yang terbaik untuk orang yang datang ataupun orang yang kehilangan binatang tu, dia kena fikirkan dan dia kena buat. Okey. Kat sini Syekh dia tak katalah pula nak pilih yang mana, tapi dia kata pilihlah yang terbaik. Okey. So apa yang terbaik Saya pun tak tahu pasal tak biasa jaga binatang ni. Apa yang terbaik? Jual terbaik. Kenapa? Sebab kita tak tahu, mungkin dalam masa setahun, kalau katakan simpan haiwan tu dalam setahun, mungkin haiwan tu mati. Mungkin mati. Okey, betul. Orang yang biasa jaga kambing kan, dia tahulah kan. Betul juga kan? Macam contohlah macam kita ni, kita tak biasa jaga kambing. Tiba-tiba kita nak ambil binatang korban, nak simpan lah berapa hari kat rumah kita. Nak simpan berapa hari? Seronok kot kan, nak simpan letak. Daripada awal masuk apa? Masuk bulan Zulhijjah dah belilah 10 ekor kambing letak kat rumah. Bukan kata rumah, luar rumah lah kan. Ada tu. Okey. Tapi kita jenis tak reti bagi tak reti bagi makan. Kita bagilah agaknya makanan-makanan, tengok esok lusa dah 2 ekor meninggal, matilah. Okey. Tak sampai, maknanya sampai nak hari sembelih tu seekor je yang hidup. Masalah tak? Masalah kan? Okey. Jadi kena fikir macam itulah lebih kurang. Okey. Yang pentingnya ialah kita yalzamuhu fi'lul aslah. Kita perlu fikir apa yang terbaik. Maknanya kalau dia tu memang orang yang katalah yang jumpa tu dia memang penternak kambing kan, dan dia kadang-kadang peternak kambing ni dia ada, wallahualam lah, dia ada apa, kandang-kandang yang yang special sikit kot kan. Dia ni lebih sikit, ni kurang sikit, ni untuk sakit lah, untuk apa. Jadi dia boleh jaga untuk setahun tu. Dia kata untuk binatang yang umum macam ni, untuk setahun tu tak ada masalah. Setahun lagi harga dia akan naik. Jadi kalau tuan dia jumpa setahun lagi pun tak apa, ambil, akan naik kan. Tapi kalau tak jumpa pun setahun lagi saya jual. Masa tu lepas tu dia jumpa, tak apa, bagi lagi banyak lagi daripada jual sekarang kan. Okay, contohlah. Jadi dia fikirkan yang terbaik. Seterusnya, al-imam, iaitu pemerintah, memberi pilihan kepada banduan harbi, maknanya banduan dalam peperangan, antara dibunuh ataupun dijadikan hamba, ataupun ambil pampasan, ataupun membebaskannya. Okey. Jadi ini siapa yang kena buat ni? Imam kena buat. Apa imam kena buat? Imam, maksud imam kat sini adalah imam muslimin, maksudnya pemimpin, pemerintah, khalifah, amirul mukminin. Kalau ada hamba kan, bukan ada hamba, kalau ada banduan daripada peperangan, bila berlaku peperangan antara orang Islam dengan orang kafir, ada banduan, okey. Dia diberi pilihan, pemimpin tu diberi pilihan untuk bunuh hamba tersebut, bunuh banduan tersebut, atau menjadikannya hamba, atau mengambil pampasan dia panggil. Pampasan dia panggil apa? Tebusan, mengambil tebusan, okey, ataupun mengampunkan, memaafkan. Kat sini dia kena buat yang terbaik. Dia kena buat yang terbaik untuk hamba tersebut. Okey, boleh fikir tak? Macam tadi lah lebih kurang kan? Apa yang terbaik untuk binatang tu yang dijumpai, dan apa yang terbaik untuk tuannya. So apa yang terbaik untuk hamba tersebut, hamba pula dah, untuk banduan tersebut kan. So mungkin dia akan fikir untuk banduan ni, terbaik untuk dia adalah apa? Dibebaskan. Yang keempat tu, dibebaskan tanpa tebusan pun.
Kerana kita dah dapat detect dia ni jenis orang yang apa? Orang yang ada potensi untuk nak membantu Islam. Kalau dengan tu harapannya ialah dia masuk Islam. Betul tak? Okey. Ataupun satu lagi, kalau dia tak tebusan pun siapa nak bayar? Tak ada, dia tak ada keluarga. Contohnya kan. Contohlah. Tapi seorang lagi pula ada harapan juga dia nak masuk Islam, dan dia ada keluarga yang besar. Okey. Tebusan ni ditebus. Okey. Jadi dia tak boleh kata saya ditebus, kenapa dia tak ditebus. Yang di sini pemerintah akan memilih yang terbaik untuk bagi keadaan banduan-banduan yang ditangkap dalam peperangan. Okey. Ada satu banduan ni pula dia telah dibebaskan pada tahun lepas. Dia datang, dia perang lagi. Nak buat apa? Takkan nak bebas lagi, takkan nak bagi nombor 4, tak boleh. Okey, al-mu'minu la yuldagu min juhrin marratain. Nabi SAW sebutkan orang yang beriman tidak akan disengat daripada lubang yang sama 2 kali. Kita takkan silap 2 kali. Tahun lepas Nabi dah bebaskan seorang banduan ni. Dia datang perang lagi dengan harapan dia tak perang lah. Kan pasal dah dapat macam pembebasan daripada Rasulullah. Tengok dia datang perang lagi dan dia minta pula dibebaskan. So Nabi kata tak boleh, mari sini. Okey, terus pancung. Okey. Okey, so itu kembali kepada imam berdasarkan kepada maslahah yang dilihat pada banduan-banduan tersebut. Begitu juga orang yang menjaga anak yatim dan juga nazir al-waqaf. Nazir wakaf, maknanya orang yang menjaga wakaf. Kita ada guru nazir kan, tu daripada perkataan silah nazir. Nazir ialah orang yang melihat kan, yang memerhatikan. Dan juga al-wasi. Al-wasi ni ialah orang yang diberikan wasiat untuk menjaga sesuatu, penjaga wasiat lah. Sekiranya perlu mengambil tindakan-tindakan tertentu, perlu pilih tindakan-tindakan, okey, dia kena buat yang terbaik. Okey, yang terbaik untuk benda tu. Pasal ni bukan dia punya, yang terbaik untuk benda tu. Kalau dia tak kisah mana-mana pun tak apa. Pasal hak dia boleh jatuhkan hak dia, tapi hak orang lain dia kena cari yang terbaik. Qala Allah Ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan yang terbaik. Okey. Ada orang tanya sebelum ni lah, macam mana soalannya? Kalau saya ingatlah, soalan dia ialah ada seorang datuk ni, maknanya datuk anak cucu datuk tu lah. Okay. Datuk ni dia wakafkan harta masjid, kalau tak silap, dia wakafkan di satu tempat. Satu masa dah tak jadi masjid lagi dah, ataupun rumah untuk anak yatim itulah, dah tak jadi lagi dah. Mungkin perubahan zaman apa semua kan. Okay. Jadi dia orang nak jual benda tu. Soalan dia, nak buat apa dengan duit tu? Boleh tak dibagi semula kepada pewaris-pewaris? Faham ya soalan dia? Sekarang ni kita, seorang atuk ni kan, masa dia ada duit, dia buatlah satu wakaf untuk surau ke masjid. Letaklah surau ke masjid. Sekarang lama-lama tempat tu mungkin orang pindah ke apa, tak jadilah. Surau tu dah tak guna dah, tak berfungsi dah. Okey. Jadi tapi sempatlah dia boleh diusahakan untuk jual balik, dapat duit tu. Nak buat apa dengan duit ni? Kalau nak beli surau lain, tu soalan dia. Kalau nak beli surau lain, setengah surau pun tak dapat. Macam mungkin dapat suku surau ke, 1/3 surau. Boleh tak? Soalan dia, boleh tak duit tu diberikan kepada apa? Kepada saya sebut tadi, pewaris-pewarisnya yang masih lagi hidup. Boleh ke tak boleh? Kalau tak boleh, nak buat apa dengan duit tu? Dia dah belajar banyak ni, takkan tak boleh jawab kan? Wakaf saya rasa Nazirul Waqaf ni dah sebut banyak kali dalam kitab ni, takkan tak boleh jawab kot kan? Soalan pertama, boleh tak maknanya ke situasi dia tak cukup nak beli satu surau lain, kalau beli pun mungkin dapat setengah ataupun suku ke. Jadi boleh tak ambil duit tu dan diberikan kepada pewaris-pewarisnya? Boleh tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana dah diwakafkan.
Okey, soalan yang kedua, habis nak buat apa dengan duit tu? Pergi benda lain yang Ha? Apa dia? gunakan untuk perkara lain yang membawa manfaat. Gunakan untuk perkara lain yang membawa manfaat. Kalau asalnya adalah untuk surau, tak apalah dia beri surau lain. Walaupun dapat setengah, tak apa, tak ada masalah. Walaupun dapat 1/3, okey lagi. So tujuan asal tu ada. Tapi ustaz, surau memang kerajaan tanggung, kerajaan tak terima. Duit untuk surau, duit untuk masjid, contoh. Okey, so carilah manfaat lain yang umum, maslahah yang umum. Kerana orang yang nak mewakafkan surau ni biasanya dia nakkan pahala yang berterusan lah. So ambil daripada maksad situlah, daripada tujuan dia mewakafkan tu, mungkin kepada rumah anak yatim dan sebagainya lah, dan seterusnya. Okey, kalau tak boleh juga, kembalikanlah kepada Baitul Mal, selesai, pahala tu akan dapat. Okey, insya-Allah. Cuma untuk wakaf kan, orang yang nak mewakafkan harta dia kan, katalah ada di kalangan kita yang nak wakafkan nanti, dia boleh letak syarat, iaitu pengurusan adalah di kalangan keluarga dia. Boleh? Tak salah. Bukannya bila wakaf tu dia tak ada kaitan, dia nak duduk pun tak boleh dalam tu, tak? Dia boleh letak syarat pengurusan di kalangan keluarga dia. Ataupun mana ada bahagian lah, katalah ada 10 orang pekerja, maka setengah tu daripada keluarga dia, boleh. Ataupun dia boleh syaratkan manfaat boleh dia gunakan oleh keluarganya. Okey, sebahagian kan dia boleh letak portion sikit yang tertentu. Boleh juga. Jadi, tapi bila tak letak syarat, cuma kena tengoklah wakaf tu untuk apa. Contohnya dia kata wakaf ini adalah untuk pelajar-pelajar yang belum bekerja, contoh. Jadi bila anak-anak cucu-cucu dia dah bekerja, tak boleh guna lah wakaf tu. Selagi jadi pelajar boleh lah. Okay? Ataupun yang pendapatannya kurang daripada 5,000, dia dah 5,000 ringgit, tak boleh guna lah. Tak boleh. Okay? Tapi kalau dia kata dia letakkan satu apa dia panggil lah, bahagian ataupun clause kan, yang nak letakkan untuk keluarga dia, itu dibenarkan, insya-Allah. Baik. Kaedah yang ke-35, man saqatat anhu al-uqubah limujibin du'ifa alaihi ad-dhaman. Sesiapa yang terjatuh daripadanya, saya terjemah dulu lah kan, terjatuh daripadanya hukuman berdasarkan sesuatu sebab, okey, hendaklah digandakan dhaman, iaitu dhaman ni apa dia? Garanti kan, digandakan garanti ke atasnya. Okey, kita baca dulu kenapa. Wadzalika idza kana fi'luhu sababan nahidan liwujubil 'uqubati 'alayhi walakin saqatat 'anhu al-'uqubah li sababin min al-asbab fa innahu yudha'af 'alayhi dhamanu syai'. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan ini adalah kerana sekiranya perbuatannya adalah yang menyebabkan hukuman, tetapi ada sebab-sebab lain yang menjatuhkan hukuman tersebut. Bagaimana dia yang memang dia kesilapan dia, tapi ada sebab-sebab yang tak boleh, yang tidak membenarkan dia dikenakan hukuman tersebut. Okey, so apa yang perlu dibuat di sini ialah dhaman tadi, ataupun saya sebut apa tadi, jaminan. Okey, jaminan ditambahkan, garanti ditambahkan. Okey, contoh. Ya, contohnya, saya dengan contoh kita akan faham lebih mudah lagi. Contohnya orang yang curi tamran, kurma. Okey, bila sebut kurma kat sini, tamar maksudnya banyaklah. Okey, kalau tamrah jadi satu, tamratain dua, kalau tamar jadi banyak, 3 ke atas. Okey, au masyiyah, ataupun binatang ternakan, min ghairi hirzin, yang tidak terdapat dalam tempat yang terpelihara. Okey, saqata anhul qata', dia tidak boleh dipotong tangannya. Okey, ni satu kadang-kadang salah faham kan. Kadang-kadang berlaku salah faham. Apa sahaja benda yang diambil, kalau sampai tahap rubu' dinar, 1/4 dinar. 1 dinar berapa sekarang? 800 ada? 1 dinar. Tak ada siapa-siapa yang beli dinar mana-mana, tak ada. 1 dinar dalam 700-800 ringgit lebih kurang. Okey, jadi kalau rubu' dinar berapa?
Kalau 800 dah RM200. Okay, katalah dia ambil kurma harga 200, dia curi kurma harga 200. Okey, kena tak potong tangan dia? Kena ke tak? Orang yang curi kurma tu harganya 200. Kan kurma ada banyak jenis kan. Kurma ajwa berapa? Jual sekilo apa sekarang? Tak pergi orang ni. Siapa pergi? RM80 kan. Yang ori, yang tak ori mungkin kan, semua ori, cuma ada yang ajwa mana? Ajwa Madinah, ada ajwa Riyadh kan. Kadang-kadang orang beli ajwa Riyadh, dia ingat ajwa Madinah. Okey, dia khabarkan bahawa ajwa Madinah sebenarnya kecil-kecil je. Kalau ajwa tu besar kan, dia bukan ajwa ajwa apa? Madinah, dia ajwa lain lah. Tak apalah, yang pentingnya katalah dia beli, bukan dia curi dalam 3 kilo. 8 kali 3 240 dah lebih daripada nisab untuk dipotong tangan. Kena potong tak tangan dia? Macam mana dia curi ke, ataupun keadaan dia curi? Maknanya sama dia curi lari ke ataupun jalan. Kan? Apa sebenarnya? Keadaan barang yang dicuri. Okey, keadaan barang yang dicuri tu, adakah keadaan barang yang dicuri di tempat hirz yang apa dia? Terbuka kan, ataupun yang fi ghairi hirz, yang terbuka. Yang hirz maksudnya yang terjaga, secure kan, dengan kuncinya apa semua, dia pecahkan benda tu masuk, itu kena potong. Tapi kalau dia orang letak kat luar, tak ada penjaga kan, dia pun tengok ni tengok tak ada orang, tak ada dia pun ambil kan. Okay? So itu maksudnya dia ambil, dia curi. Tapi curi maknanya dia memang, dia nampak tak, dia curi, dan dengan curi tu lebih daripada hadnya, kena potong tangan. Tetapi ada sebab yang menjatuhkan hukuman tersebut, iaitu tak cukup syarat untuk potong tangan. Apa dia? Tempat tidak secure, ataupun tidak apa, terpelihara, tempat terbuka. Maksud tempat curi, tempat terbuka, tak kena hukuman mencuri. Okey. Walakin, akan tetapi kalau dapat tangkap semua, dia kena bayar 2 kali ganda harga tu. Maksudnya katalah harga tadi berapa? 240. So sebagai denda dia dia kena bayar 480. Okey. So ini adalah daripada istinbat para ulama kita lah. Contoh lain, orang yang membunuh orang Islam, yang membunuh orang kafir zimmi. Kita boleh bezakan, ada kafir zimmi, iaitu yang berada di bawah zimmah. Zimmah iaitu tanggungjawab. Orang Islam yang berada di bawah tanggungjawab orang kafir yang hidup di dalam masyarakat Islam, kerajaan Islam, dan berada di bawah tanggungjawab orang Islam. Nama dia zimmah kan, fi zimmatil muslimin. So dia adalah kafir zimmi, orang kafir yang di bawah tanggungjawab orang Islam, tapi mudahnya zimmi. Okay? Ada satu lagi orang kafir, iaitu kafir harbi. Okay, kafir yang berada di negara dia dan mereka memerangi orang Islam, namanya harbi. Okey. Soalan sekarang ni, boleh tak kafir zimmi yang berada di dalam negara Islam bertukar menjadi kafir harbi? Boleh tak boleh? Macam mana? Macam mana kita nak klasifikasikan dia bertukar, transform kan, daripada zimmi kepada harbi, dalam keadaan apa? Dia tak boleh gitu je kan, dia kena boleh kan, dalam keadaan sihat-sihat lah. Contohnya macam babi boleh makan tak? Boleh dimakan. Babi memang boleh makan. Boleh dimakan tak? Tak boleh. Kita kata tak boleh kecuali kan? Ataupun boleh dengan syarat, ataupun dalam keadaan darurat kan. So kat sini macam mana soalan tadi? Apabila mereka melanggar perjanjian. Lagi kalau mereka tak langgar perjanjian, ada tak benda lain? Ini berkaitan dengan lidah mereka lah, ataupun tulisan mereka, ataupun perbuatan mereka mungkin. Ada tak? Dia tak langgar perjanjian, tapi dia buat sesuatu. Apa dia yang menyebabkan dia tu jadi harbi? Dia hina Islam, dia hina Allah, Rasulnya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah dan Rasulnya
kamu memperolok-olokkan. Okey, la ta'tadhiru qad kafartum, kan? Jangan i'tizar lagi, kamu telah jatuh kafir. Ustaz, dia dah memang kafir. Ya, kalau dia kafir maka dia telah berubah daripada kafir zimmi kepada kafir harbi. Dan di situ Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya siapa yang menghina, menyebutkan agama Islam, Allah, Rasulnya dengan yang sebutan yang tidak selayaknya, maka jatuh daripadanya zimmatullahi wa zimmatul muslimin. Nampak tak? Zimmah, tanggungjawab Allah kepadanya sebagai orang yang dipelihara dalam negara Islam, dah tak ada lagi dah. Okey, dan orang Islam pun tak payah jaga lagi dah. Bahkan dia boleh dilaksanakan hukuman bunuh. Okey. Saya ada sebut sikit, kalau siapa-siapa rajin tengok dalam majalah Islam yang baru ni tengok, ada saya nyatakan benda tu lah. Okey, berkenaan dengan Charlie Hebdo, kan. Saya juga nak sebut Charlie bodoh ya, tapi tak apalah, kan. Charlie Hebdo, kan. Dia sebenarnya benda tu dia termasuk dalam tu. Kalau dia kafir zimmi, dia dah jadi kafir harbi. Maknanya dah boleh dibunuh oleh pemerintah muslim. Okey. Sekiranya dia menentang kafir zimmi, dia menentang pemerintah ulama, adakah boleh disabitkan kepada jadi harbi juga? Zimmi dia memerangi. Dah memerangi memang lah biar. Kalau yang orang Islam memerangi pun dah jadi burat, kan? Dah jadi apa? Bari maksudnya pemberontak yang boleh dibunuh. Apatah lagi orang kafir ni. Samalah. Okey. Tapi soalan dia sekarang ni ialah, tadi saya saja nak bagi beza antara zimmi dengan harbi. Sekarang ni orang Islam bunuh orang zimmi. Orang Islam dia bukan bunuh orang harbi ni. Dia bunuh orang kafir yang zimmi, kafir yang baik, tak ada masalah, ni dia pergi bunuh, kan? Qisas ke tidak? Okey. Kena qisas ke tidak? Dia ada dua soalan. Pertama, berdosa tak? Berdosa besar. Berdosa besar. Pasal dah tanggung, maknanya macam jaminan Allah, jaminan pemerintah kita langgar. Itu dosa besar. Tapi soalan kedua, dari sudut hudud Islam, kena qisas ke tidak? Maknanya kena tak tadi tu? Maknanya boleh tak dia dibunuh sebagai ganti? Dibunuh balas lah, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Dalam Islam kita tak kira dalam sivil ni, dalam Islam sekarang ni jawapan dia tak boleh. Kerana tak sama Islam dengan kafir dia tak sama, jadi tak boleh. Okey, kalau tak boleh, maka wajib pergi pada yang kedua, iaitu membayar diat pampasan. Pampasan tak apa. Okey, tapi pampasan digandakan kerana ada sebab yang melarang daripada dia dibunuh. Okey, jadi digantikan dalam pampasan tersebut. Okey, so kalau pampasan, cuma saya tak ingat pampasan untuk orang kafir ni berapa, tapi tak apalah, yang pentingnya digandakan. Okey. Baik. Contohnya lagi, orang yang a'war. Orang a'war ni maksudnya orang yang mata dia rosak. Kan Dajjal kan a'war kan? Okay, mata dia rosak. Okey. Katalah orang yang a'war, orang yang matanya rosak, okey. Sekiranya orang yang matanya rosak, dia macam mana? Dia korek mata orang lain lah. Dia tak korek mata dia sendiri kan. Dia korek mata orang lain. Tapi mata orang lain ni mata yang tidak a'war, mata yang ainan sahihah, mata yang sihat. Okey. Dia tu mata dia bukan kabur lah, apa benda semua. Apa lagi apa aib yang ada pada mata? Satu, kabur. Yang kedua apa? Rabun, juling, okay, dan sebagainya lah. Okay. Tapi dia pergi korek mata orang yang tak ada masalah, yang sihat ni. Maka orang tu sihat, mata tu sihat. Okay. Kat sini kena buat apa? Dan dia buat pula secara sengaja. Okay. Di sini tidak boleh diqisaskan. Kerana kalau nak qisas, kena samalah. Kan? Maksudnya apa? Mata yang betul lah, kan? Kalau mata yang betul nak qisas dengan mata yang tak betul, ya, dia tak sama, tak boleh. Okay. Jadi dengan itu dia kena pergi kepada diat mata. Okay, cuma cari berapa saya tak ingat, berapa pampasan untuk sebiji mata.
Okay? Dia kena bayar kali dua kali ganda. Okay? Dan disebutkan di sini fayalzamuhu diyatu nafsin kamilah. Dia kena bayar pampasan satu seorang insan secara penuh. Berapa? 100 ekor unta. Kan? Jangan main-main. Jenuh nak bayar. 1 ekor unta tadi kan? Ataupun kalau dia tak nak bayar tu, tadi dia kena bayar apa? 200 ekor lembu. Boleh tak kan? Ataupun 2,000 apa? 2,000 kambing biri-biri. Pengsan terus kan. Jadi janganlah korek-korek mata orang ni. Okay. Baik, so itu maknanya kaedah kat sini. Kalau tak boleh, memang dia adalah penyebab hukuman. Maknanya dia yang menyebabkan hukuman tu kena pada dia. Tapi ada sebab lain kan, dia ada satu sebab yang melarang benda tu, tak cukup syarat. Okay? Dia tak boleh dilaksanakan hukuman tersebut, tapi pergi kepada pampasan, dan pampasan itu, jaminan itu kena digandakan. Dah faham dah insya-Allah. Kaedah yang ke-36. Sebelum tu Ustaz, pasal kafir zimmi tadi kan. Kita kata kafir zimmi dia jadi harbi sekiranya dia melanggar perjanjian di Abu Dhabi. Okey. Macam mana dengan katakan kafir zimmi yang melakukan jenayah di negara Islam, yang berdiri cukup di negara, adakah kita boleh kategorikan mereka sebagai harbi sebab dia tidak mengikuti undang-undang? Tak. Ya, dia ialah kalau dia melanggar perjanjian dengan dia menghina kan Islam, agama Islam, Rasul Islam kan. Kalau dia hina tu baru dia kira harbi. Tapi kalau dia katalah dia mencuri kan, kita tak kata mencuri tu dia melanggar Islam, tak. Tak macam juga orang Islam kalau mencuri, adakah dia tu bila mencuri tu dia melanggar Islam? Tak, dia mencuri atas dasar hawa nafsu dia. Kalau tanya dia tahu tak mencuri tu haram? Tahu. Kenapa curi juga? Dia kata membunuh. Kalau kafir zimmi dia bunuh orang Islam, adakah dikira sebagai? Tengok dia bunuh kenapa? Tak. Kalau dia bunuh tu kerana nak menghina Islam lain. Tapi kalau dia bunuh tu pasal bergaduh nak apa? Bergaduh girlfriend lah contoh kan. Bergaduh girlfriend bunuh. Ini antara orang Islam pun berlaku kan, antara orang kafir pun berlaku. Jadi itu bukan masalah kan. Itu bukan masalah yang menjadikan dia daripada harbi daripada zimmi kepada harbi. Itu adalah bentuk-bentuk yang hanya perlu dilakukan hukuman biasa. Okey, baik. Kaedah yang ke-36. Sesiapa man atlafa syai'an liyantafi'a bihi dhaminahu wa in kana limadarratihi lahu fala dhaman. Sesiapa yang merosakkan sesuatu, untuk dia manfaatkan perkara itu, dia kena jamin, dia kena bayar ganti rugi lah. Dia rosakkan supaya apa? Supaya dia dapat benda tu. Mudahlah cakap. Sesiapa yang merosakkan sesuatu pula untuk kerana kemudaratannya, dia tidak perlu menjamin. Dia rosakkan satu benda kerana benda tu memudaratkan dia kan, jadi dia tak perlu jamin benda tu. Contoh. Boleh dapat kaedah tadi kan, siapa yang merosakkan sesuatu supaya dia dapat manfaat benda tu, maka dia kena jamin. Siapa yang rosakkan sesuatu kerana benda tu memudaratkannya, dia tak perlu jamin. Tak perlu jamin maksudnya tak perlu bayar ganti rugi lah. Contohnya, kalau ada seekor binatang, macam baru ni ada, Allah musta'an, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa dia? Kerbau yang tanduk nenek tu kan, yang bunuh. Tak tahu cerita tu? Tak tahu bukan harimau kerbau kan. Kerbau tu dia tanduk kan, dia tak tahulah dia buat apa dengan seorang nenek ni, mati nenek ni. Saya tengok kat mana lah. Tu kan ada gambar kerbau tu kena ikat dia punya tu kan, kena ikat lah kan. Mana kerbau tu dia mengamuk. Katakanlah dalam keadaan seekor binatang ternakan, dia bukan binatang buas, dia binatang ternakan. Binatang ternakan ni biasanya kita tak kacau lah kan, tapi dia mengamuk. Binatang ternakan dia mengamuk. Dan bukan kita punya pun. Jadi kita pun menolak
kita mempertahankan diri kita. Kerbau tanduk, takkan kita nak biarkan itu kan. Kita pun pertahankan diri kita, akhirnya menyebabkan binatang tu mati. Okey. Kita elak tak jadi kan. Kita nak biar itu lari, dia kejar, kita pun buatlah sesuatu kan, dia jatuh tergolek ke apa ke, jatuh pula, kena pula kat tebing ke ataupun masuk sawah, jatuh, kita nak angkat keluarkan kekuatan kita, dia terus kepala dulu menggeletar, mati terus dalam tu kan. Nak sembelih pun tak sempat, contohlah. Okey. Jadi kat sini macam mana? Dia tak perlu bayar ganti rugi. Okey. Kalau dia perlu contoh lain ialah sekiranya dia perlu makan kerbau tu. Dan kerbau tu tak kacau dia pun, tapi dia dalam keadaan yang memerlukan makanan. Jadi dia hapuskan kerbau tu, iaitu dia sembelih kerbau tu. Ya, dia pergi mana-mana, dia sesat dalam hutan, kerbau orang tu pun orang lain lah sesat dalam hutan juga, jumpa tengah-tengah kan. Dia ada pisau rembo pula, tengok nak buat apa, dia pun sembelih kan. Dia sembelih untuk makan, untuk manfaat dia. Tadi dia sembelih ke mungkin untuk nak selamatkan daripada dia diserang oleh kerbau tu. Ni kat kampung kan. Ni contoh lain ialah dalam hutan untuk dapat manfaat, maka dia kena apa? Dia kena bayar ganti rugi nanti. Kalau dia keluar dapat kenal pasti siapa punya kerbau tu, dia kena bayar ganti rugi. Okey. Contoh yang kedua, orang yang muhrim, maksudnya ihram, memakaikan ihram, niat ihram, pakai ihram untuk haji ataupun umrah. Kemudian kuku dia tercabut. Okey. Atau rambut dia gugur. Okey, atau rambut dia gugur. Kemudian dia pun alihkanlah rambut tersebut ataupun kuku tersebut, tak ada masalah. Okey. Itu situasi yang pertama, tak perlu ganti rugi. Situasi yang kedua, kalau dia sakit dan perlu kepada gunting rambut ataupun cukur rambut. Macam tadilah, orang sakit banyak sangat kutu kat kepala dia kan, sampai doktor pun kata, bukan doktor lah, kita yang tengok, kita tahu dah cara terbaik ialah cukurkan. Dia pun cukur. Okey, di sini dia kena bayar fidyah kerana untuk manfaat dia. Okey. Yang tadi tu mudarat dia kan. Kalau kuku tercabut, kita biarkan, mudarat lah. Kuku macam kopak sikit kan, kita cabut tak apa. Tapi kalau macam tadi, kita perlu kepada nak cukur rambut kerana nakkan manfaat kita kan, jaga kesihatan, situ kena bayar fidyah. Okey. Dan fidyahnya ialah apa? Seekor kambing. Okey. Boleh faham ya, insya-Allah. Satu lagi boleh? Dua lagi boleh kan, insya-Allah. Kaedah yang ke-37. Idza ikhtalafa al-muta'amilan fi syai'in min muta'allaqat al-mu'amalah yurajjahu aqwahuma dalila. Okey. Sekiranya dua orang yang berinteraksi dalam perniagaan lah kan. Okay, ataupun dalam, jangan sebut perniagaan lah, sebut dalam urusan lah. Orang yang berinteraksi dalam satu-satu urusan, berselisih pendapat dalam satu perkara yang berkaitan dengan berselisih pendapat dalam satu perkara yang berkaitan dengan transaksi mereka. Apa yang perlu dibuat ialah yurajjahu aqwahuma dalila, diambil pendapat yang mempunyai dalil yang paling kuat. Okey, dia akan bawa lah, ini saya hujah lah. Okey, dia bawa saya macam ni kan, yang ni pula tak, saya sebenarnya gini. Okey, so hujah mana yang lebih kuat, dalil siapa yang lebih kuat akan diterima. Okey, tak apa, contohnya kita tengok kat sini. So faham ya, kalau ada khilaf kan, orang datang kepada kita, ustaz, saya ni ada buat urusan dengan kawan saya. Okay, kami bersisih pendapat dengan satu bahagian dalam urusan ni. Okay, dia kata macam ni, saya kata macam ni. Tengoklah kat situ mana yang lebih kuat dalilnya. Okay. Dan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan at-tarjihat kathirah
kathiratur ruju' ila al-usul. Tarjih kan, kita bila kita nak tarjihkan sesuatu, maksudnya kita nak, saya rasa kita dah faham dah maksud tarjih kan. Tarjih ni ialah bila ada dua hujah yang bercanggahan, berlawanan. Okey. Setiap hujah ni ada dalil dia. Ada dia punya setiap hujah tu ada setiap pandangan lah. Setiap pandangan tu ada sandaran dia, ada hujah dia, ada dalil dia. Okay, macam mana, apa kita perlu buat? Kita kena tengok mana satukah di antara dua pendapat ini yang lebih kuat. Okay, perbuatan kita melihat ini namanya tarjih. Dan kita cuba nak menguatkan salah satu. Pandangan yang kuat namanya rajih. Pandangan yang lemah namanya marjuh. Kan? Saya rasa macam kelas lepas dah sebut dah, antara macam ke kelas lain tak tahu lah. Dacing tahu dacing? Kan? Dacing ni kita letak satu benda nak timbang kan. Timbangan yang berat ni, satu timbangan jatuh, satu timbangan naik kan. Yang berat ni namanya rajih, yang ni nama dia marjuh. Itu asal dia. Okey. Jadi kita ni macam kita nak timbang, itu perbuatan kita adalah tarjih, perbuatan tarjih. Okey. Baik. Okey. Usaha kita nak melakukan tarjih, kebiasaannya perlu rujuk kepada dasar. Kan? Maknanya ataupun pada asal. Kan? Asal sesuatu perbincangan, asal sesuatu perbalahan kan. Sesiapa yang ada bersamanya aslun quddima 'alal akhad. Sesiapa yang ada macam satu, dia pegang satu dasar, apa nak panggil lah. Kita ada, macam mana saya sebut ni ya? Okey. Saya cuba huraikan. Sesiapa yang ada satu hujah lah, kita dasar sini maksudnya macam hujah kan. Contohnya, ini siapa punya? Nak tanya lah kan, ini siapa punya? Kursi ni siapa punya? So kita nak kata apa? Siapa yang layak duduk kat sini? Kan? Pergi tempat lain lah. Kita begini nak pergi semayang. Nak pergi semayang, contohnya, okey. Ada ustaz dengan ada tuan rumah. Ustaz tu, ialah ustaz kan, biasanya dia lah yang hafal lebih sikit. So dia terus jadi ke depan nak jadi imam. Okay, tuan rumah kata, ustaz ni rumah saya ni kan. Kata betul rumah awak, tapi saya yang lebih alim lagi. Tak. Saya yang lebih layak. Kan? Okey, check. Duduklah pada seorang, okey. Okey. So dia akan yang akan menghukum, dia akan tengoklah asal kan, maksudnya hujah daripada siapa. Okey. Dia ni akan kata, ustaz tadi akan kata, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Menjadi imam kepada sesuatu kaum, orang yang paling memahami dalam bacaan dan ilmu tentang Al-Quran. Okey? Betul. Yang ni pula tuan rumah pula mengatakan, dibawalah hadis yang membawa maksud kalau tuan rumah itu lebih layak untuk menjadi, itulah maksud hadis tu kan, hadis sahih juga, menjadi tuan, menjadi imam dalam kawasan dia. Okey. Jadi kat sini yang rajih ni adalah pandangan tuan rumah tersebut, walaupun dia tidak sealim ustaz yang datang tu. Okey. Dan di sini berlaku pada zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi pun nak sebut, man arada an yaqra al-Quran ghaddan kama nazal falyaqra ala qiraati ibni ummi abd. Siapa yang nak baca Al-Quran mengikut bacaan yang fresh, segar seperti baru diturunkan, bacalah mengikut bacaan anak kepada Ummi Abd, iaitu Abdullah bin Mas'ud kan. Okey. Abdullah bin Mas'ud pergi ke satu rumah kan, bila nak sembahyang dia terus ke depan. Pasal dia, Nabi pun dah bagi recommendation kat dia, takkan dia nak seorang lain, dia ke depan. Okey. Jadi kat situ seorang sahabat kata, ataupun adalah salah seorang yang hadir mengatakan, kena tanya tuan rumah dulu kan. Jadi dia tengok belakang, dia tanya seorang sahabat lagi, adakah begitu? Dia kata ya. Nabi kata kalau kat rumah kena tanya tuan rumah tu. Jadi dia orang tengok kat tuan rumah tu kata saya nak jadi imam. Jadi dia nak masuk turun ke belakang jadi makmum. Okay. Bila lagi nak, agaknya lah kan, bila lagi nak jadi imam kepada sahabat yang hebat kan. Agaknya mungkin dia fikir macam tu, wallahu alam. Tapi yang pentingnya, nampak tak, berdasarkan kepada dalil asal yang ada pada dia, didahulukan asal terhadap yang lain. Okey. Okey. Jadi itu yang pertama kena buat. Faman ma'ahu aslun quddima 'alal akhar. Siapa yang ada dasar,
ada hujah didahulukan. Seterusnya wa kathratil qara'in al-murajjihah, dan juga qara'in ini ialah situasi-situasi ataupun perkara-perkara yang menguatkan. Qara'in apa bahasa lain kan? Boleh? Bukan. Itu muqaranah. Qara'in ni ialah macam mana nak sebut okey, saya bagi contoh lah, mungkin keluar perkataan tu kemudian. Dalil tak ada kan? Tapi bila kata nak pergi ke satu tempat kan, kita nak kata siapa yang layak nak jadi ketua. Katalah kita naik kapal tiba-tiba kan, tiba-tiba jatuh, kapten tu pun tenggelam, kapten tu matilah. So tak ada ketua lah. Kalau kapten ketua kan. So sampai kata satu pulau mesti ada ketua, kita lantik seorang ketua. Nak lantik siapa jadi ketua? Nak lantik orang yang ada PhD dalam hadis kan? Nak ada PhD dalam apa lah? Dalam engineering kan? Ada PhD dalam apa ni? Dalam perubatan kan? Ataupun nak lantik seorang orang nelayan yang biasa pergi ke laut kan? Yang biasa duduk kat hutan. Nak lantik siapa? Dia lah kena jadi nelayan tu. Kenapa? Pasal dia lebih layak kan. Yang lain tu jadi apa? Jadi pembantu. Jadi kat situ kita akan pilih qarinah kan. Qarinah maksudnya situasi yang menyebabkan dia pelantikan dia jadi lebih kuat daripada pelantikan orang lain. Kerana satu, ini bukan dekat bandar kan. Ini bukan dekat universiti, fakulti punya Islam kan. Ini bukannya dekat nak bina apa satu-satu struktur yang memerlukan apa kemahiran engineering apa semua kan. Ini bukan hospital yang banyak orang sakit, tak ada pun kan. Apa? Ini tempat yang nak perlu survive. Contohlah kan. Okey, saya rasanya dia lah kot yang paling layak sekali. Dia akan cerita lah, okey nak pokok ni, dia akan cerita apa? Pokok ni sesuai, ni boleh makan, ni tak boleh makan apa semua kan. Okey. Jadi itu namanya qarinah. Okey. Mungkin so ada perkataan tak sekarang ni? Qarinah ialah Allahul musta'an. Apa? Entah, saya tak nak sebut apa. Tapi lebih kurang maksudnya situasi ataupun perkara yang menyebabkan sesuatu pilihan itu lebih kuat. Itu namanya qarinah. Ataupun jamaknya qara'in. Okey? Katalah dalil tak ada, tapi qarinah menunjukkan dia yang layak. Ya kan? Contohnya dalam peperangan. Dalam peperangan nak lantik siapa? Nak lantik orang yang mahir perang ke yang banyak ilmu agama? Macam tadi lah lebih kurang kan. Kenapa Khalid bin Al-Walid dilantik jadi panglima perang, tak dilantik Abdullah bin Mas'ud tadi? Padahal dia baru masuk Islam kan, dalam Fathu Makkah dia masuk Islam. Sebelum tu, lepas tu dia jadi panglima peperangan. Pasal qarinah menunjukkan dia yang mahir dalam peperangan. Okey? Tak pernah Khalid kalah dalam peperangan yang dia ketuai. Tak pernah kalah dalam jahiliah ataupun dalam Islam, tak pernah kalah. Takkan kita nak lantik orang yang perang bagus juga kan, tapi tak macam dia. Takkan kita tak boleh. Maknanya walaupun tak ada dalil, Khalid adalah apa contohnya kan, padahal ada dalil lah. Khalid adalah saifun min suyufillahil maslul, itu dah ada dalil. Katalah tak ada dalil, pengalaman itu dah cukup. Pengalaman ini namanya qarinah. Boleh kita katakan reputasi. Apa dia? Reputasi adalah sebahagian daripada qarinah. Satu daripada qarinah adalah reputasi. Satu daripada qarinah adalah pengalaman. Satu daripada qarinah adalah kelayakan. So qarinah tu apa dia? Kekallah dengan qarinah, tak apa kan. Okay. Credibility adalah satu daripada qarinah. Tak? Jadi susah sikit nak terjemah ni. Saya tak teliti tak apa. Kalau ada banyak qarinah, nampak tak? Credibility, kelayakan, pengalaman, semua menunjukkan dialah yang layak. Maknanya qara'in menunjukkan dialah yang lebih sesuai dijadikan pemerintah. Contoh kan? Okey. Saya bagi satu contoh lain lah. Macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam Saqifati Bani Sa'ad kan, lepas Rasulullah meninggal, keluarga Rasulullah menguruskan jenazah. Ansar nak lantik khalifah. Bila Abu Bakar Umar dengar, dia pergi dengan satu kumpulan pergi ke Saqifah tersebut.
dan berlaku perbincangan demi perbincangan. Akhirnya mereka setuju untuk bai'ah siapa? Untuk lantik Quraisy. Sebelum Abu Bakar lah lantik Quraisy. Jadi apa yang Abu Bakar cakap? Mudda yadaka ya Umar falnubayyuka. Okey, keluarkan tangan kamu wahai Umar, kami bai'ah kepada engkau. Kan? Umar kata tak, engkau yang lebih layak. Apa? Kerana Rasulullah mendahulukan engkau, menolak engkau menjadi imam semasa dia sakit. Ini namanya apa? Qarinah. Kan? Umar tak kata Rasulullah dah memang wasiatkan engkau. Tak ada. Rasulullah dah wasiatkan Ali. Tak ada. Tapi Rasulullah menolak engkau menjadi apa? Menjadi imam. Maka engkau lah yang sesuai untuk dunia kami. Okey. Jadi itu namanya qarinah dia. Petunjuk lah agaknya kan. Petunjuk yang boleh petunjuk. Tak sesuai perkataan tu. Tak apalah kan. Nak macam mana kan. Hin ke petunjuk ke, gitulah lebih kurang. Okey. Bila ada pemberat. Pemberat boleh tak? Boleh? Tak boleh tak? Tak kira lah, yang pentingnya qarinah perkataan asalnya. Disebabkan itulah, selesai itu. Disebabkan itulah para ulama mengatakan, okey, so sebabkan itu maksudnya kalau ada percanggahan nak cari yang kuat, tengok pada asal dan qara'in. Ada tak hujah? Okey, semua ada hujah. Okey, hujah mana yang lebih tepat dengan situasi yang diperselisihkan. Okey, kemudian ada tak qarinah? Kalau hujah tu lebih kurang sama. Okey. So ada qarinah tak? Ada. Kalau ada qarinah pemberat itulah yang diambil kira. Okey. Disebabkan inilah para ulama mengatakan idza ikhtalafal muta'amilan fi syartin aw ajalin aw sifatin zaidah. Sekiranya dua orang yang berinteraksi, mereka berselisih pendapat dalam syarat ataupun ajal ni maksudnya tempoh. Okey. Dan juga sifat tambahan. Sebab tu disebutkan dalam kaedah tadi syai'in min muta'allaqat al-muamalah. Sesuatu yang berkaitan dengan urusan. Dia bukan urusan tu sendiri, tapi yang berkaitan dengan urusan tu. Faham ya? Sifat. Okey, bukan kereta. Memang nak beli kereta. Kan duduk pakat nak beli kereta. Tiba-tiba bila sampai nak beli tu, merah, biru. Mana satu? Okey, contoh begitu kan. Okey. Tambahan lagi. Okey, dah beli kereta, memang rumah nak beli dah. Okey, nak tambah, nak apa? Nak renovation ke tak? Renovate tak renovate? Renovate depan, renovate belakang. Renovate depan, renovate belakang. Kan? Okey. Dan sebagainya lah. Fal qawlu qawlu man yanfi dhalika li'anna al-asla adamuhu. Okey. Maka pandangan yang diterima ialah pandangan orang yang menafikan. Okey. Kerana asalnya adalah benda itu tanpa perkara yang diperselisihkan. Faham tak? Okay, contohnya, kita bagi contoh agaknya. Tak apalah, kita tengok contoh kat bawah ni kalau ada. Wa idza ikhtalafa halil aibu hadithun ba'da asy-syira'. Okay, fal qawlu qawlul ba'i'. Okay, contoh satu. Sekiranya penjual dan pembeli mereka berselisih tentang aib, tentang kerosakan yang ada dalam barang yang dibeli. Kan? Okay, bila dah beli tu berselisih ada rosak ke tak ada rosak. Kan? Okay. So asalnya ialah fal qawlu, kita nak terima pandangan siapa? Pandangan penjual ke ataupun pembeli? Kalau kaedah barat kata apa? Customer apa? Customer apa? Always right kan? Customers are always right. Itu kaedah tu boleh terima tak? Tak semestinya kan? Kan? Dia tak semestinya dia betul, dia salah pun dia betul dekat mana boleh. Dia salah lah. Okay? Jadi kat sini kaedahnya ialah kalau dah jual apa semua, tiba-tiba ada khilaf kan? So ada rosak ke tak ada rosak? Al-qaul qaulul bai'. Pandangan yang diterima adalah pandangan orang yang jual. Kerana asalnya dari sudut asal ada tak kerosakan? Biasanya tak ada kerosakan. Okay? Jadi bila beli tu dalam keadaan smooth, tak ada masalah kan, mungkin sehari lepas tu datang tengok. Jadi situ adalah pandangan yang diterima adalah pandangan penjual yang mengatakan tak rosak. Okey.
Wa idza ikhtalafa az-zawjan. Okey, ini dalam keadaan memang benda tu tak ada bukti lah kan. Okey, tak ada bukti kerosakan. Tapi kalau dah memang, contohnya kita masa beli tu tak buka kan, pada anggapan kita tak ada masalah lah. Bila buka ada rosak kan, kita tak sentuh lagi, ambil gambar bagi kat dia kan, jelas lah kan. Okey, dan buka yang lain pun rosak juga. So itu tak ada hal. Tapi dalam keadaan masa beli dah tengok semua kan, masa beli tengok okey kan, kita balik ada cala lah. Macam mana? Masa beli tak ada cala pula kan. Penjual kata masa beli saya tak nampak cala kan. Pembeli pun masa beli pun tengok okey je, tiba-tiba ada cala. Cala ni datang mana? Kalau nak perlu di spesifikkan, kalau lah ada benda-benda qarinah lain tak apalah. Tapi kalau tak ada semua tu, maka asalnya ialah benda tu tak ada. Okey. Sekiranya dua orang suami isteri berselisih pendapat tentang syarat. Okey, syarat yang seorang mengatakan saya dah syaratkan dahulu, seorang mengatakan saya tak syaratkan, ataupun awak tak syaratkan. Okey, maka pandangan adalah, yang diterima adalah pandangan orang yang menafikan, kerana asalnya tak ada syarat. Okey, tahu tak syarat apa ni? Syarat apa? Syarat apa? Syarat ada dua kan, syarat perkahwinan ada dua kan. Satu syarat perkahwinan, yang kedua syarat dalam perkahwinan. Syurutun nikah, syarat perkahwinan tu yang biasa tu lah. Ada wali, ada dua saksi dengan apa? Pasangan yang akan berkahwin dan mas kahwin kan. Okey. Ada yang ni syarat nikah tu dah sah dah. Tapi suami isteri ataupun bakal suami isteri, mereka boleh meletakkan syarat. Okey, kahwinan ni berterusan dengan syarat sekian-sekian. Okey, pertama kan, kahwin saya boleh dengan syarat selagi saya hidup tak boleh kahwin orang lain. Contohnya kan, dia pun okey kan, so boleh tak dia kahwin orang lain? Dia nak poligami, boleh ke tak boleh? Tak boleh kan, rugi tak bagi syarat tu kan. Tak apalah, yang pentingnya nampak tak, itu syarat yang perlu kalau dia langgar juga, perempuan isteri boleh pergi dan tuntut cerai. Dia tak berdosa. Pasal apa? Pasal suami dah melanggar syarat. Okay, syarat yang lain lah. Okay, kahwin dengan saya boleh, tapi tak boleh keluar dari Malaysia. Okay, keluar dari Malaysia, dia kata saya nak minta cerai, boleh? Pasal syarat ada. Kalau dia maafkan tak ada masalah. Tapi kalau dia nak stick ataupun nak berpegang dengan syarat tersebut, dia dibenarkan. Okay, contoh yang lain dia bagi, dia kata nak kahwin dengan saya boleh, tapi tak boleh ziarah mak bapak. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Kerana syarat tersebut melanggar syarat Allah. Okey? Wa bil walidaini ihsana, dia melanggar syarat tu. So syarat pun ada syarat yang mana-mana syarat dalam hadis Nabi, mana-mana syarat yang melanggar melanggar syarat Allah dan Rasulnya, maka syarat tersebut tidak dikira. Maksudnya syarat tersebut dibatalkan walau kana mi'ata syaratin, walaupun 100 syarat. Letaklah syarat macam mana pun, kena cek balik semula mana yang sesuai, mana yang tak sesuai. Okey. Jadi kalau ada suami kata saya syaratkan dulu gini macam ni kan, mesti kata tak ada pula kan, dan benda tu ialah dalam keadaan tak ditulis kan. Kalau dalam keadaan tulis, tunjuk je lah, selesailah kan. Okey, dalam keadaan tak ditulis, maka bila pergi kepada mahkamah akan tanya betul-betul, tengok kalau tak ada bukti apa semua, karinah-karinah lain semua dah tak ada, maka asalnya ialah yang menafikan. Kerana asalnya bila kahwin tak ada syarat, asalnya gitu. Okey. Kemudian fa in tasawal muta'amilan fi tarjih aw adamihi okey, fa in tasawa al muta'amilan fi tarjih aw adamihi turadda apa dia, turaddul muamalah illa an yarda ahaduhuma biqaulil akhar. Okey, sekiranya dua-dua pihak yang berinteraksi tadi kan, ataupun membuat transaksi tadi, hujah mereka sama kan, hujah mereka sama. Okey, ataupun dua-dua sama ada hujah mereka sama, ataupun dua-dua tak ada hujah. Okey. Jadi apa yang perlu dibuat ialah muamalah tersebut boleh ditolak kan, boleh ditolak kecuali sekiranya salah seorang redha. Okey. So itu caranya kat sini kalau berlaku
perselisihan dalam transaksi, biasanya yang mengubah hak milik lah kan. Okey. Kalau ada asal, kita kembali kepada asal. Okey, asal siapa yang lebih berhak lah. Kan satu dasar yang menunjukkan dia pembeli lebih berhak, penjual lebih berhak. Okey. Ataupun satu dasar yang menunjukkan asalnya tak ada. Jadi siapa yang mendakwa ada kena buat dalil. Bila dia tak buat dalil, maka kita kira tak ada. Okay, tapi bila ada sesuatu benda yang dua-duanya tak ada hujah, okay, boleh sahaja ditolak ataupun dibatalkan muamalah tersebut. Okay. Sehinggalah salah seorang redha. Okay. Dan kadang-kadang berlaku macam itulah kan, bila kita kata okey, dalam keadaan ni urusan ini dibatalkan. Bila dibatalkan tu, seorang akan fikir kalau sampai tahap dibatalkan, tak apa, saya maafkan lah kan. So kadang-kadang dia boleh sampai ke tahap tersebut. Okey. Ada soalan lain? Jelas insya-Allah. Tak apalah, paling kurang kita tahulah macam mana para hakim kita dan qadi kita bersusah payahlah untuk nak mengeluarkan sesuatu hukum, okey, seperti yang sepatutnya lah kan. Jadi memang kebiasaannya, kalau di contoh saya bawalah, kalau di Arab Saudi memang nak jadi hakim ni, kalau kat sana melakumi qadi jugalah kan. Qadi ni adalah qadi mahkamah kan. Kita kalau qadi mungkin tak, bukan hakim kan, kat Malaysia kan. Ada tak qadi yang bukan hakim? Ada tak? Rasa-rasa macam ada lah. Tak ada? Tak tahu, saya tak pasti. Tapi kalau kat sana qadi hakim ni lebih kurang, dia akan yang memutuskan urusan yang berlaku, perselisihan di antara masyarakat. Okey. Biasanya dia perlu kepada kemahiran dalam bidang syariah. Itu kita sebut biasanya bahasa Arab, memang itu dah memang sah lah kan, kena mahir bahasa Arab. Okey. Yang keduanya hadis-hadis Nabi. Yang seterusnya adalah usul fiqh, qawaid fiqhiyah, maqasid syariah. Okey. Cuma biasanya dalam mengeluarkan hukum tidak dilihat sangat kepada maqasid, tetapi dilihat kepada usul dan qawaid yang ni. Okey, ini yang biasa akan digunakan oleh para qadi dan hakim untuk memutuskan sesuatu hukum. Ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, kalau diberi pilihan antara bank konvensional dengan bank Islam, pilihan yang sepatutnya kita ambil bank Islam lah, ataupun transaksi yang bercirikan Islamik. Okey. Kerana transaksi yang konvensional dia memang sepenuhnya berunsur riba kan. Cuma berbeza dengan bank Islam ni kan, walaupun ada pendapat yang mengatakan dia transaksi bank Islam ni pun, ataupun perbankan Islam lah, bukan bank Islam saja, perbankan Islam ni masih lagi riba, tapi kan antara dua kerosakan ni itu lebih ringan lagi. Okey, so kita ambil yang tu. Okey. Dan setakat ni yang kita perhatikanlah kan, usaha-usaha dalam perbankan Islam agak serius juga, mereka nak pulihkan balik. Sampai ke tahap kita dengar ada yang sanggup tinggal kerja kan, ataupun sanggup dipecat ke, semata-mata untuk nak pastikan benda itu Islamik kan. Mana kadang-kadang yang kita dengar lah daripada kawan-kawan, kalau dia dapat satu produk dia dapat cipta satu produk, bukan cipta, benda tu ada, cuma dia perkenalkan, namanya cipta lah. Dia dapat cipta satu produk untuk bank, okay, dia akan dapat imbuhan lah. So kita dengar ramai lah kot, insya-Allah di kalangan kawan-kawan kita yang terlibat dalam perbankan Islam, mereka sanggup berempas pulas untuk nak menentukan yang produk tu betul-betul patuh syariat. Sampai ke tahap bos marah ke, marahlah, kan, kena buang-buang lah, tak apa. Yang pentingnya yang nampak trend sekarang ni begitulah, Allahualam. Jadi kalau perlu buat pilihan antara bank konvensional dengan bank Islam, ambil bank Islam. Lepas tu kita
serahkan dekat board of syariah kat situ lah. Okay. Kecuali kalau ada yang jelas tu lain lah kan. Kalau ada board syariah dan kita yakin pada diorang, serahkan kepada diorang, insyaAllah. Ada soalan lain? Rasanya yang ni kena sambung minggu depan kot, pasal dia agak panjang sikit. Ada soalan lain? Okey, settle lah insya-Allah. Jadi kalau tak ada, kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kita untuk mengetahui ilmu-ilmu yang membantu dalam menggunakan hukum. Dan dengan itu kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala